Okey, menjawab persoalan yang dikemukakan. Sebenarnya untuk membina pengaruh ni ada beberapa elemen. Yang pertama, pengetahuan. Individu berpengaruh pertama di dunia siapa? Sekarang ni siapa? Pada pendapat Cik? Sekarang ni, kalau isu berpengaruh ni, dia bergantung pada jenis bidang. Kita tidak ada satu yang jadi fokus mutlak. Inilah satu-satunya individu yang berpengaruh. Kalau kita lihat, kembali individu pertama berpengaruh di dunia adalah Nabi Adam AS. Apa yang membezakan Nabi Adam dengan makhluk-makhluk lain ketika itu? Dia berilmu. Berilmu, kerana Allah menjadi mentor kepada Nabi ketika itu, yang membezakan, yang menyebabkan beliau terpilih menjadi khalifah. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman meningkatkan kredibiliti seseorang. Yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, rangkaian. Rangkaian. Dalam konteks pengaruh ini, kita perlu mempunyai satu kemahiran dipanggil sebagai MLI. Multi-level influence. Bukan MLM MLM tu mungkin salah satu cabang yang digunakan lah. Itu antara tiganya. Dan yang keempat adalah kita sebut sebagai kebolehan. Kerana bakat jika tidak ditunjangi dengan skill pengaruh, dia tidak ke mana. Dia tidak akan ke mana. Jadi semuanya ada termasuk dalam buku ni ya. Okey. Kita nak cakap tentang pengaruh ni, tapi kita tak mahu jadi orang yang mudah dipengaruhi. Jadi mungkin boleh cerita sikit mengenai bagaimana kita tahan rintangan godaan, fahaman-fahaman yang negatif. Tak nak kita mudah terpengaruh dengan sesiapa sahaja. Kita mahu dipengaruhi oleh mereka yang berpengaruh dengan cara yang baik. Mungkin Haikal boleh ulas sikit. Okey. Untuk mengelakkan daripada mudah dipengaruhi dengan kita kata gejala yang tidak baik lah. Kalau perkara yang baik, apa salahnya kan? Okey. Pertama sekali kita perlu mengetahui teknik pengaruh itu sendiri. Bagaimana teknik itu boleh membuatkan kita terpengaruh. Okey. Salah satu tekniknya ialah dengan berbudi. Okey, contohnya saya memberikan pertolongan kepada saudara Zamri. Okey. Dan selepas itu saya mengajak beliau untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi faktor termakan budi itu mungkin mendorong beliau untuk terpengaruh dengan ajakan saya. Jadi sekiranya kita tahu tentang teknik itu, kita boleh tahu. Ada macam teknik lah. Okey, tapi kalau 30 strategi ni, yang ni tentang membina pengaruh. Kalau untuk membina kembali pengaruh, seorang yang masyhur, berbudi bahasa baik-baik, tiba-tiba katakan difitnah, dihancurkan dan sebagainya. Jadi nak membina kembali lebih susah daripada untuk membina peringkat permulaan tu, Cik Zamri. Okey, itu soalan yang sangat baik. Kerana dalam sejarah tokoh-tokoh dunia, hatta Nabi Muhammad sekalipun mengalami satu keadaan dipanggil fasa fitnah. Di mana Nabi Muhammad sendiri dituduh ahli sihir. Dituduh ahli sihir, seorang yang majnun, seorang yang gila. Itu sebab saya katakan elemen-elemen pengaruh tadi, yang 6 tadi. Kekuatan rangkaian adalah pendorong yang terbaik untuk mengukuhkan jiwa kita untuk terus dalam perjuangan. Sebab pengaruh ini adalah sumber ibadah kalau dibaca secara betul. Kekuatan rangkaian tu maknanya macam mana? Okey, rangkaian ini saya nyatakan sebagai siapa orang yang paling hampir dengan kita dan percaya kepada kita. Dalam kes Nabi Muhammad sendiri, orang yang terhampir dengan Nabi Muhammad adalah isterinya Khadijah dan juga sahabat baiknya Abu Bakar Siddiq. Beliau mengambil masa lebih kurang 3 tahun untuk membina semula MLI tadi, multi level influence di kalangan orang-orang terapat terlebih dahulu. Kerana dalam konteks fitnah ni dalam setiap zaman berlaku benda itu. Ya, zaman fitnah. Tetapi pattern yang sama, orang yang difitnah itu pasti ada orang-orang di sekeliling yang menyokong dan mengangkat beliau kembali. Dan walaupun makan masa yang lama lah. Jika kita lihat kisah Nabi Yusuf sendiri, Nabi Yusuf juga pernah difitnah sehingga dipenjarakan. Tapi bagaimana beliau boleh membina kembali pengaruh beliau dari dalam penjara. Apabila Raja Mesir pada ketika itu bermimpi menghadapi kemarau dan kemudian beliau bermimpi, dan Nabi Yusuf pula mempunyai kepakaran untuk mentafsir mimpi tersebut dan memberikan ideanya kepada Raja Mesir untuk menyelesaikan masalah negara Mesir ketika itu. Dan Raja Mesir pula tertarik dengan kebijaksanaan Nabi Yusuf dan ingin membebaskan Nabi Yusuf sendiri. Dan akhirnya Nabi Yusuf dilantik menjadi Menteri Kewangan di Mesir. Dan setelah difitnah, mungkin seseorang itu sebenarnya boleh bangkit kembali dengan keadaan yang lebih berpengaruh lagi daripada sebelumnya. Sebab isunya adalah jenis karakter yang kita miliki. Kita tengok balik sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di dalam Al-Quran adalah salah satu cerita yang paling lengkap daripada beliau dilahirkan ketika kecil sehinggalah beliau menjadi menteri orang kanan kepada Raja Rayyan, iaitu Raja Mesir ketika itu. Setiap peringkat diuji. Adik-beradik sendiri
sanggup bunuh kerana dapat kasih sayang, bukan sebab harta, nak kasih sayang. Dibuang di dalam telaga, diselamatkan oleh pedagang, tapi bukan tujuan kemanusiaan, untuk tujuan dijual. Bekerja bersama Al-Aziz kerana ketampanan wajahnya menjadi penyebab kepada Zulaiha menggodanya. Sudahlah dikoda, difitnah pula. Kerana nak mahu menyelamatkan air muka Zulaiha dan juga Al-Aziz. Terus saya ingat sebab ketika hamba wanita sedang memotong terputus tangan, kata Zulaiha, aku melihatnya dari kecil sampai besar, melihat betapa panjang ketampanan itu. Sedangkan kamu hanya melihat sedetik saja dah pun terluka. Aku menanggung derita sejak dia kecil sehinggalah. Itulah sejarahnya. Begitu sekali. Okey, dapatkan buku ini yang diterbitkan oleh PTS yang memberikan pelbagai mungkin inspirasi untuk anda. Kalau ada yang mungkin dah tersungkur rasa lemah semangat, mungkin nak membina kembali kekuatan tu. Sebab kadang pengaruh ni pun kita gunakan untuk menjadi seorang katakan usahawan yang berjaya, malah seorang pendidik yang berpengaruh, yang kata-kata yang didengar. Kalau kita mengajar di depan tapi orang buat tak dengar pun jadi masalah juga. Okey. Jadi apapun semoga buku ini dapat memberi pendorong semangat kepada anda. Dekat dalam bab 19 ni saya suka dah buka ni, pendorong kekuatan rahsia yang berpengaruh. Jadi apa kata anda dapatkan buku 30 strategi berbina pengaruh. Terima kasih kepada Zamri dan juga Haikal kerana sudi bersama dengan kami. Lepas ni keluar buku lagi ya. Boleh. Boleh bincang-bincang lagi lah. Boleh. Dan nanti kita nak kongsikan tentang penting untuk jenayah cyber sex yang nampaknya semakin menjadi kalau anda tak ada pengawalan diri, tak tahu macam mana anda boleh terjebak, perlu anda ambil tahu dari aspek undang-undang. Mungkinkah anda boleh didakwa kerana melakukan jenayah cyber sex? Apapun semalam itu, saya bertamu di sekitar Subang untuk pelancaran anugerah skrin 2000